Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi malam ini, malam yang ke-13. Nampaknya ada yang pagi ada, petang ada. Moga-moga Allah bagi berganda-ganda lah pahala pada bulan Ramadan ini. Kita nak menuntut ilmu. Malaikat ada bersama-sama dengan kita di taman syurga ni. Untuk tidak melengah-lengahkan masa, saya dengan hormatnya mempersilakan Teacher Aida untuk memulakan kelas pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita terus sambung pada pengajian kita semalam ya. Semalam kita telah buat fi'il majhul kan, kita dah buat, kita cerita tentang fi'il nakis, kemudian fi'il nakis tu tak ada apa sangat lah, maksudnya kita tahu okey, kalau jumpa fi'il nakis tu dia cuma maksud dia adalah, kita senang cerita dia macam bantuan je lah. Nanti kita akan belajar lagi fungsi dia di pelajaran akan datang, maksudnya dalam modul 2. Tapi bila kita dah tahu fi'il nakis, maknanya kita tahu forms dia. Jadi kita nampak rupa dia ni, bentuk dia macam ni, ni fi'il nakis lah. Dan kodenya ialah F kalau fi'il nakis madi, fi'il madi nakis. Kalau fi'il madi mudhari', fi'il mudhari' nakis, FRN. Bila kita nampak tu dia senang sikit. Kita tahu je kalau nakis ni adalah ia ke, adalah mereka tu, kita lihat kepada yang domir yang bersangkut padanya, yang bersambung padanya. Teacher, ya. Fi'il nakis ni diikuti oleh fi'il ke? Kadang-kadang fi'il, kadang-kadang ayat, kadang-kadang ada beberapa perkara lah. Tapi dia tak ada beza. Dia boleh, maksud dia tetap macam tu juga. Adalah ia ataupun adalah mereka, bergantung kepada ganti nama yang bersangkut pada dia tu, yang bersambung tu. Tu je. Okey, khalas. Khalas tu maksud dia apa? Okey, selesai bab tu. Jadi kita masuk pula fi'il majhul. Cerita pasal fi'il majhul ni, fi'il nakis tak ada. Jadi dia tak terlibat dengan majhul sebab dia tak ada perkataan dengan content word tu, tak ada. Dia tak ada, perbuatan tu tak nampak. Tapi masanya ada, pelakunya ada. Maklumat tentang pelaku ataupun cerita tentang pelaku dan juga masa ada pada fi'il nakis. Okey, kita tengok fi'il majhul pula. Jadi semalam kita dah tahu fi'il majhul ni boleh jadi fi'il madi majhul dan juga fi'il mudhari' majhul. Jadi semalam kita cuma melihat kepada fi'il madi, perubahan. Kalau fi'il madi, kata dasar, perkataan kata dasar, jadi dia ada tanda. Apa tanda dia? Fathah pada huruf pertama. Itu tanda dia, dan fathah di huruf akhir. Biasanya fathah di awal, fathah di akhir. Jadi bila menandakan fi'il madi tu fathah di akhir lah. Jadi bila kita nampak fi'il madi majhul, dia punya kod berubah kepada fi'il madi majhul. Apa yang berlaku? Yang fathah di awal kalimah tu bertukar menjadi dhammah. Dan huruf sebelum akhir, baris sebelum akhir tu akan menjadi kasrah. Jadi semalam kita buat nak ingatkan kita daripada A jadi I. Jadi UI. UI kan? UI. Kita ingat macam itulah. UI dia punya tu, daripada A ke dia jadi UI. Dan macam itulah, daripada A sini A, dia akan jadi U. Yang tengah tu tak kira apa pun, dia akan jadi kasrah I. Jadi semalam kita dah buat contoh ni. Hari ni kita tengok pula, maksud saya semalam malam tadi lah. Jadi kita buat untuk fi'il madi majhul.
Jadi bila kita nampak bentuk dia tu, ini fi'il madhi maklum. Kalau ada majhul, maknanya ni maklum. Dalam maklum ni, maknanya kita tahu cerita tentang masa dan pelakunya. Siapa pelakunya. Jadi kita kata pelaku tu membuatlah kerja tu. Ia mengambil. Contohnya macam itulah. Telah mengambil oleh ia yang juga memberi maksud ia pelakunya telah mengambil. Tapi kalau majhul, cerita tentang pelaku tu tak ada. Ia yang dimaksudkan di dalam perkataan ni ataupun ayat ni ialah dia dah jadi naib pelaku. Naib pelaku. Semalam kita buat ni. Naib pelaku. Kalau di sini dia adalah pelaku. Ni ulang sikit je. Ulang. Sebab nak pergi kepada contoh di sini. Okay, hari ni kita pergi pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau pelaku dia memang dah siap-siap ada, kita tak payahlah sebut maklum pun. Kita sebut fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari'. FR. Kalau fi'il mudhari' majhul, dia jadi fi'il mudhari' M. Fi'il mudhari' majhul. Okey, kita tengokkan tanda dia. Kalau fi'il mudhari' yang biasa, yang asal daripada fi'il madhi jadi fi'il mudhari', dia akan ada huruf mudharra'ah. Sama ada huruf hamzah, nun, ta ataupun ya. Jadi huruf ya ni biasanya baris fathah. Dia akan tukarkan kalau dia jadi majhul kepada baris dhammah. A dia akan jadi, dia baris bunyi dia A ni, dia akan jadi U. Jadi kepada U dan A. Baris sebelum akhir, saya buat macam ni lah. Nanti jap. Baris sebelum akhir, kalau di sini dia U, di sini dia mesti A. Dia tukar. Daripada A, dia akan jadi U. Ya. Ya. Ni sama juga, huruf masih sama, huruf mudharra'ah. Huruf ni menunjukkan dia mudhari'. Tapi yang menunjukkan dia majhul apa? Baris dia. Daripada fathah ni tadi, dia tukar menjadi dhammah. Dan baris sebelum akhir menjadi fathah. Baris sebelum akhir jadi fathah. Jadi kat sini, ya'khudhu, dia jadi yu'khadhu. Di sini dia mengambil, di sini ia diambil. Tak boleh telah sebab ni fi'il mudhari'. Itu dari segi masa lah. Ini dah jelas dah dia masuk dalam kategori fi'il mudhari'. Jadi kita cuba tengok contoh ya. Yakhluqu, ia mencipta. Yukhlaqu, ia dicipta. Tengok, perhatikan baris. Sini tadi fathah, tukar jadi dhammah. Baris sebelum akhir di sini dhammah, tukar jadi fathah. Jadi dia tukar, dia akan jadi U dengan A. UA. UA. Ya. Yakhluqu, ia mencipta. Yukhlaqu, ia dicipta. Perubahan pada terjemahan tu very important. Ini gunakan imbuhan me ataupun men ataupun meng mengikut kepada kesesuaian dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau di sini kita tambah di. Ni kata kerja pasif dalam maksud lain lah. Perkataan lain ni maksud dia pasif. Kata kerja pasif. Ini pelaku dia kita tahu. Ini pelaku. Tapi dalam majhul, ini adalah naib pelaku. Yasma'u, ia mendengar. Yusma'u. Perhatikan dah berubah dah. Ni tukar jadi dhammah. Di sini huruf sebelum akhir tukar jadi fathah. Yusma'u. Yasma'u jadi yusma'u. Ia mendengar jadi ia didengar. Didengari. Yaqulu. Yaqulu, ia berkata. Jadi tukar. Jadi dhammah. Kalau ni daripada dhammah tukar jadi fathah.
Dia kena mat, dia kena ikut lah. Mat tabi'i ni kena ikut. Kalau dia dhamma, dia mesti sesuai dengan waw. Kalau fathah, dia kena jadi fathah lah dengan alif lah. Yaqulu jadi yuqalu. Ia berkata, yuqalu ia dikatakan. Yansuruna mereka menolong. Nampak kat sini. Masih sama huruf mudhara'ah, baris fathah. Tapi bila dia jadi majhul, huruf mudhara'ah tu kekal. Dia ni yang berubah. Dhammah. Baris dhammah. Jadi sini menjadi fathah. Ni yang baris sebelum akhir. Kita kan kalau kita tengok baris sebelum akhir tu, kita tengok kata dasar tu. Kita ambil yang 3 ni. Kalau saya selalu buat, kalau kita boleh gariskan lah, mana dia sebenarnya kata dasar yang kita nak tahu dia sebelum akhir tu. Jadi kata dasar dia nun, sad, ra. Jadi sebelum akhir sebenarnya yang ini. Sebab itu dia tukar yang ni. Bukan ra. Bukan ra. Bukan waw. Ni dianggap dia adalah tambahan. Ni menunjukkan siapa mereka. Dia korespon dekat sini. Tapi kata dasar dia ni yang kita kata baris sebelum akhir tu. Sebelum akhir ni. Ini yang akhir. Jadi ini yang sebelum akhir. Sad ni. Sama juga. Qaf ni. Yuqalu. Tapi macam yaqulu pelik sikit Lain sikit. Dia tukar. Okey. Kita cuba buat latihan untuk fi'il mudhari' majhul. Kita dah buat semalam kan? Ya. Satu Jadi baris. apa dia? Satu baris. Kita buat satu baris. Oh, ni kita dah siap juga mudhari' pun dah buat Ni belum kan? Okey, semalam kita baru buat majhul je. Jadi kita teruskan dengan mudhari'. Mudhari' ni, okey. Boleh cubalah. Saya tuliskan huruf dia tu. Okey, contoh masih huruf yang sama, kemudian kita cuma tambahkan huruf mudhara'ah. Jadi perkataan dia sama. Tapi sebab dia ni mudhari', mesti kita tahu kena tambah huruf ya. Okey, tambah ya. Dia akan jadi, betul kan? Sebutkan yang baris akhir sama. Okey, apa dia baris yang sekarang ni? Bila dia fi'il mudhari'. Yunzaru. Untuk mudhari' biasa. Yang zuru. Itu fi'il mudhari', bukan majhul lagi. Kalau mudhari' majhul, baik, kita akan kekalkan ya nun za ra. Jadi dia akan berubah dekat sini macam mana? Ya, kita ubah yang baris dhamma yunzaru. Yunzaru. Sebab kat sini ni baris fathah. Okey, terjemahkan yang zuru. Dia Melihat. Ya. melihat. Dia melihat. Melihat. Okey, yunzaru. Ia dilihat. Ahsanti. Ahsantunna. Okey, kita tengok perkataan seterusnya. Jadi yang zuru, ia melihat. Yunzaru, ia dilihat. Akala. Jadi kita tambah huruf mudhara'ah. Ya'kulu. Ya, Ya'kulu. betul. Masya-Allah. Ya'kulu. Jadi kalau ditukar menjadi Yu'kalu. Yu'kalu. okey, saya salah. Boleh tu yuk. Betul, boleh yuk. Yu'kalu. Sepatutnya yuk lah sebab kita tukar. Terjemahkan? Ya'kulu. Ia makan. Ia dimakan. Ia dimakan. Ada beza tak dari segi maksud dia? Ada. Ada. Mesti ada. Jauh beza dia kan. Satu pelaku tu kita tahu. Ia. Yang ni kita tak tahu. Ia tu bukan pelaku. Tapi dia naib pelaku. Naibnya. Yang kena makan. Naib pelaku. Okey. Abada dia akan jadi? Yang budu. Ya budu.
Okey, terjemahkan. Ia mengabdikan. Ia mengabdikan. Mengabdikan diri. Okey, mengabdikan diri. diri. Bolehlah. Oh, Mengabdikan. ia menyembah. Boleh juga. Kita nak ia cakap menyembah. menyembah lagi senang nampak lah. Ia sembah. Ia menyembah. Aduh, nak letak imbuhan tak penat. Tak cukup tempat pula. Faham lah ya? Kalau Ya. tak buat pun boleh kot. Ya, budu. Okey, kalau dia majhul. Yu'badu. Badu. Yu'badu. Badu. Ia Ia diabdikan. diabdikan diri. Ia Oh, diabdikan. atau ia Atau disembah. disembah. Ia disembah atau ia diabdikan. Kadang-kadang ada kala bila kita nak cerita kepada tentang berhala ke apa berhala kan. Macam kita nak kata ia mengabdikan diri pada berhala tu tak adalah. Kan selalunya. Macam berhala ni orang sembah. Tapi sembah tu kalau kita dah faham sebenarnya perkataan abadah ni daripada maksud dia mengabdikan diri, menghambakan diri. Jadi bila kita terjemahkan kepada perkataan sembah pun kita mestilah maksudnya faham bahawa bila orang kata sembah tu dia bukan setakat kalau orang yang memuja kan, menyembah berhala tu. Ada kalanya dia boleh sampai memuja, mentaati, macam itulah. Berhala ni banyak, bukan sahaja berhala yang patung tu. Maknanya berhala zaman moden ni banyak perkara lain. Maknanya kehidupan, pemikiran pun boleh menjadi sesuatu yang dipuja. Disembah. Perkataan abadah ni, boleh tak saya selitkan sikit? Boleh sikit je. Boleh. Sikit je tentang perkataan ni. Selalu kita tertanya-tanya tentang taghut kan? At-taghut. Dia digunakan fi'il madhi majhul ni. Apa dia at-taghut? Bila ditanya kepada seseorang, ni sahabat ni, taghut. Apa dia taghut? Jadi dia punya definasi dia ialah okey, boleh terjemah ni. Ma'ubida min duni lahi. Ma'ubida min dunillahi. Okey. Ini warna hitam. Ini warna merah. Ini warna hijau patutnya. Kita dah belajar ikut color. Ini warna hitam lah. Jadi kalau warna hitam maksud dia apa? Tidak. Bukan. Kalau hijau tidak. Kalau hitam Apa yang? isim. Jadi apa yang? Oh. Okey, saya terjemahkan ikut warna. Ikut warna. Apa yang? Mubidah tadi kita baru belajar. Apa dia? Mengabdi. Apa yang telah disembah. Telah disembah ia. Apa yang telah disembah ia? Daripada duni selain Allahi daripada Allah. Ni maksud dia. Bila kata taghut tu apa? Apa sahaja yang disembah. Jadi kita dah buangkan tu mafhum dia apa saja yang dipuja ataupun disembah selain daripada Allah. Apa saja yang diabdikan diri selain daripada Allah. Itu definisi. Kalau tanya apa dia taghut? Jadi banyak. Kalau orang memuja hantu syaitan, itulah taghut dia. Kalau orang memuja fashion, itulah taghut dia. Orang memuja pemain bola sepak, itulah taghut dia. Orang yang memuja tokoh-tokoh, ulama'-ulama', tokoh politik ke, tokoh ulama' ke, itulah taghut dia. Selain daripada Allah. Baik, kita betul-betul tengok pula perkataan qatala. Qatala akan jadi yaqtulu. Yaqtulu. Jadi kalau dia kata dekat sini, dia akan jadi Yuqtalu. Masya Allah, betul. Yuqtalu. Di sini yaqtulu terjemahan
Ia Kalau membunuh. terlupa, Ia membunuh. ia Ia membunuh. membunuh. Okey, tengok dekat sini kat ujung ni ada terjemahan dia. Jadi yaqtulu, ia membunuh. Yuqtalu, Ia Ia dibunuh. dibunuh. ia dibunuh. Okey, kita bergerak pada perkataan berikutnya. Terlupa nak tambah huruf mudhara'ah. Macam mana nak sebut? Yakfuru. Ya, ni ghain ni. Yaghfiru. Yaghfiru. Yakfuru. Yaghfiru. Jadi kalau sini Yughfar. Yakfuru. yughfaru. Yughfaru. Terjemahkan yaghfiru. Ia mengampuni. Dia mengampunkan. Ya. Ampun. Yughfaru. Ia diampuni. Ia diampun. Ampunkan. Ia diampunkan. Ampunkan. Okey. Zalama. Dia akan jadi Yazlimu. Yazlumu. yazlimu. Baris sebelum akhir ni, macam kalau kita struggle, kita jangan risau. Baris sebelum akhir ni, pertama sekali kita tengok kamus. Tapi sebab kita belajar Quran, kita tak payah tengok kamus pun. Kita jumpa dia dulu. Dia dah ada. Dia dah ada. Kita cuma nak tengok je. Bila Cam. kita jumpa, kita nak cam. Bila kita cam baris sebelum akhir tu, kita biasa dengar kan. Yazlimun. Contohnya. Yazlimuna. Mereka menzalimi. Jadi kita tahu. Dia mesti baris kasrah ni. Sebab fi'il mudhari' tu dia akan follow je. Kalau daripada dia ke, mereka ke, aku ke, dia akan follow sama yang huruf tu. Yang berubah hanyalah baris depan ni. Kalau dia nak tunjukkan aku ke, maksudnya ada hamzah ke, nun ke, ta ke, ya ke. Dan juga yang berubah selepas dia ni, yang di akhir ni. Makna pelaku dia tu. Kalau dia sambung dengan pelaku lain, waw ke, kita benda tu tetaplah ada dia kat situ. Baris sebelum akhir ni, kita dah tengok dalam Quran. Jadi kita tak payah fikir. Kita tak payah susah hati. Kita nak cam perkataan yang terdapat dalam Quran. Fi'il mudhari' yang terdapat dalam Quran. Kemudian bila fi'il mudhari' tu berubah pula baris dia. Ni berubah dia macam mana? Yuzlamu. Ya, betul. Yang ketiga ni dia akan jadi, maksud saya baris sebelum huruf sebelum akhir tu dia akan baris fathah. Fathah. Yang lain tu sama, kekal. Itu je yang berubah. Okey, terjemahkan. Yazlimu. Ia menzalimi. Ia Ia menzalimi. Ini ia dizalimi. Ia dizalimi. Sa'ala. Jadi tambah huruf. Yas'alu. Yas'ilu. Kalau ada hamzah atas alif. Dia automatik kita nampak dia baris fathah. Betul. Yas'alu. Kadang-kadang dia boleh jadi dhammah lah. Tapi dalam hal ni dia jadi fathah. Yas'alu. Kalau tukar jadi Yus'alu. Yus'alu. Betul. Yus'alu. Terjemahan dia Yas'alu. Ia bertanya. Ia bertanya. Yus'alu. Ia ditanya. Ia ditanya. Ya, betul. Okey, raja'a. Yarji'u. Yarji'u. Okey. Kalau form dia sama je, cuma baris dia beza. Yurja'u. Ni bolehlah jadikan kita nampak ni yarji'u ke, kalau tarji'u, turja'u, tarji'u. Dia dah bertukar dari segi pelaku sahaja. Tapi dia punya maklum ataupun majhul, macam biasalah kita tengok baris. Yarji'u maksud dia? Ia kembali. Ia kembali. Kalau yurja'u? Ia dikembalikan. Kembali. Ada kadang-kadang perkataan tu tak boleh jadi majhul pun ada juga. Tapi ni kita buat ni for the sake of orang kata apa, nak tengok je kan perbezaan tu. Ya. Okey, zakara dia akan jadi Yazkuru. yazkuru.
Yazkuru terjemahkan Dia mengingati. dia mengingati. Yuskaru. Tak sempat tanya lagi. Tu nampak sangat dah advance tu. Bagilah peluang yang lain tu. Sian dia. Ya, Nanti Yazkuru. teacher ya Yuskaru tu ka tu Betul. Saya ada. salah. Oh, Masya Allah. Macam mana? Yuskaru. Betul. Yuskaru fathah. Sepatutnya fathah. Salah cikgu. Terperanjat. Ada student Tadi lagi dia buat salah. advance. Cikgu nak test murid tu. Ya, kita tidur tak? Yazkuru, ia sebut atau ia menyebut atau ia mengingati. Yuzkaru, ia diingati disebut. ataupun ia disebut. Diingati. Okey. Kemudian yang terakhir pada yang dalam kotak ni lah. Ya ja'ilu. Yaj'alu. Ya ja'alu. Okey. Biasa kalau kita tersalah yang tengah tu. Okey. Betul. Jadi yaj'alu kat sini dia akan jadi Yuja'alu. dia tak berubah lah. Dia tetap berubah, juga yuj'alu. Tapi cuma sebab macam kebetulan dia ni sini je. Ni pun sama, dia tetaplah. Okey. Apa maksud yaj'alu? Ia menjadi. Ia menjadi. Ia menjadikan. Ia menjadikan. Kalau yuj'alu, Ia dijadikan. dia dijadikan. Ahsantun. Okay, Alhamdulillah. Kita selesai yang tu. Kita boleh buat latihan majmuk. Maknanya dalam ni ada fi'il majhul dan juga fi'il nakis. Jadi kita nak kena ingat sikit lah berdasarkan legend dia ni. Kita tengok tandakan fi'il yang betul seperti contoh semak dan terjemahkan bersama guru. Jadi semalam kita baru buat satu line. Kan? Ya. Ini pagi tadi ke semalam? Pagi tadi kot ni. Semalam belum buat. Semalam belum buat. Semalam belum buat. Siapa yang datang pagi tu, dia dah rasa macam semalam lah. Tak apa. Okey, jadi kita buat ni. Kan? Kita tengok fi'il madhi, fi'il madhi. FR, fi'il mudhari'. FDN, fi'il madhi nakis. FRN, fi'il mudhari' nakis. FDM, fi'il madhi majhul. FRM, fi'il mudhari' majhul. Jadi kita tandakan, kita highlight. Seperti contoh yunazzala. Yunazzala, ia diturunkan. Kenapa kita kata di majhul? Dia fi'il mudhari' majhul sebab depannya dhammah, huruf sebelum akhir tu fathah. Berbaris fathah. Jadi terjemahan dia, ia diturunkan. Itu pun tanda FRM. Kita cuba buat aqulu. Aqulu ni fi'il apa? Kita kenal pasti dulu dia fi'il apa? Madhi atau mudhari'. Kalau fi'il madhi, dia ada dua tingkat ni kan? Okey, tengok tingkat atas ke tingkat bawah? Kalau fi'il madhi, tingkat atas mencerita. Kalau fi'il mudhari', tingkat bawah. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' Sebab ada. majhul tak? Tak ada kan? Bukan. Fi'il mudhari' biasa. Terjemahan? Saya mengatakan. Aku mengatakan. Aku mengatakan. Dalam Quran biasa tak ada terjemahkan saya. Jadi dia cakap aku je. Aku mengatakan. Ataupun aku berkata. Buat kecil je dia jadi besar. Okey. Kemudian nazzalna. Madi. Fi'il Madi. madhi. Macam mana tahu fi'il madhi? Na. Dhamir kat belakang. Betul. Dhamir dia bersambung di akhir kalimah nazzala. Asal dia nazzala. Jadi kita ada nun alif tu. Fi'il madhi. Okey, terjemahkan. Menurunkan oleh ia. Masya Allah. Telah menurunkan oleh kami. Oleh kami. Nah. Patutnya ada kat sini lah. Ni kita boleh tambah sendiri. Kita tambah, kita taruh K. Untuk yang ni, Nazzalna FD K telah menurunkan oleh kami. Jadi tak payahlah terjemah. Tak payah tulis panjang kat atas tu. Buat je FDK. Dan kalau kita ingatlah kod dia.
Kana. Fi'il apa? Nakis. Madi nakis. Fi'il madhi nakis. Terjemahan dia Adalah ia. adalah ia. Betul. Kutiba. Majhul. Fi'il mudhari' ke fi'il madhi? Tiga huruf. Madi masyhur. Madhi majhul. Terjemahkan. Telah diwajibkan. Telah diwajibkan ia. Yang penting tu ialah di ni. Sebab dia majhul. Baris dah berubah. UI. Dia jadi UI. Kalau UI, fi'il madhi majhul. Okay, kita buat yang bawah ni pula. Unzila. Majhul. Yang mana? Siapa? Madhi ke mudhari'? Madi majhul. Fi'il madhi majhul. Sebab UI. UI terjemahkan Setelah diturunkan ia. telah diturunkan ia. Tak ada oleh, tak ada me. Telah di je. Baik. A'lamu. Mudhari'. FR. Fi'il mudhari'. Terjemahkan. Dia mengetahui. Aku. Tahu. Aku mengetahui. Aku. 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 Aku tahu pun boleh juga. Tapi tak apalah. Dah tulis. Alang-alang menulis, tulislah sampai habis. Okey, yuzlamuna. Fi'il. Mudhari' majhul. Okey. Saya cuba nak tanya, Kak Ro ada lagi ke? Kak Ro? Ada. Kak Ro boleh follow? Boleh kot. Okay. Boleh Okey. Lepas ni Kak Ro cuba buat ya. Yurja'un. Boleh tak? Kalau tak boleh tak apa, cakap je, tanya je. Fi'il mudhari'. Majhul. Yang yurja'un. Yurja'un. Betul, fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari' tadi macam mana nak tentukan dia majhul ke maklum? Dia UA. Maklum kot. Dia tengok baris depan dia apa? Jadi dia adalah fi'il mudhari'. majhul. Masya-Allah, betul. Fi'il mudhari' majhul. Terjemahan dia? Ia. Okey, kenapa ia? Kena tengok dulu. Macam mana Kak Ro? Mereka. Ada wow. Jadi mereka. Dikembalikan. Sebab majhul mesti tambah di. Mereka dikembalikan. Bukan mereka kembali, tapi mereka dikembalikan. Bukan mereka mengembalikan, tetapi mereka yang dikembalikan. Mereka dikembalikan. Sebab apa? Ustazah mau tanya, yang yuzlamuna tu terjemahannya bukan mereka dianiaya kan? Mereka dianiaya, betul. Mereka dianiaya. Mereka dizalimi. Selalu perkataan tu dizalimi lah. Perkataannya dizalimi. Terima kasih. Ya, tersalah. Salah tulis dalam kepala tadi tapi memang. Okey. Jazakillah khairan. Yarji'una fi'il apa ni? Ini siapa pula? Okey, masya-Allah. Fi'il mudhari'. Jadi kita nak tambah apa kat sebelah dia tu? Mereka. Okey, mereka Mengembalikan. mereka kembali. Mereka kembali. Mereka kembali. Sebab baris depan dia ni biasa, dia tak bukan dhammah. Apa dia? Ada siapa nak cuba? Kuntum. Okey, bagus. Fi'il nakis. Madi ke mudhari'? Madi. Sebab dia kat belakang kan, nampak dia punya tu ada situ. Kuntum. Jadi terjemahan dia?
adalah adalah kamu. mereka adalah Kamu semua. Ya. Adalah kamu semua. Ustazah, kalau dia mudarik nakis dia jadi macam mana? Dekat Mudarik depan. nakis. Dia mudarik ada nakis. mudarik kat depan. Ada. Oh, nakis pun akan ada kat depan jugalah. Ya. Cuma dia jadi kalau kamu semua takunu. Takunu. Adalah kamu semua. Kamu semua adalah. Ataupun menjadi. Dia boleh juga perkataan menjadi. Kena rujuk balik nota yang nakis tu ya. Baik. Zuyina. Madi ke mudhari'? Madi. Okey, majhul ke maklum? Madi. majhul. Terjemahkan. Ia Ia dihias. dihias. Ya. Telah dihiasi ia ataupun telah dihias ia. Yukhaffafu. Mudarik majhul. Mudhari', fi'il mudhari' majhul. Jadi terjemahkan. Ia diringankan. Ia diringankan. Betul. Ia diringankan. Okey, takunu. Mudarik nakis. Fi'il mudhari' nakis. Jadi takunu. Kamu semua. Kamu menjadi. Kamu ke engkau? Engkau menjadi. Engkau. Kau ya. Dijadikan. Tak, engkau menjadi je. Menjadi. Dia bukannya madi. Nakis ni dia tak ada. Nakis tak ada ni. Fi'il nakis tak ada majhul. Apa dia? Kalau kamu semua Ustazah dijadikan. Taku. Jadi. Kalau kamu, taku menjadi. Taku menjadi. Iku ni ngantuk katnya ni. Air lah. Perlu air. Kamu. Takununa. Oh. Takun. Kalau kamu. Kat waw nun tu kat ujung. Takununa. Dia kalau tambah. Okay, waw. Nun berbaris fathah. Jadi takununa lah. Kamu lah. Tapi ni sebab tak ada. Baris dhamma je. Takun. Ya kan waw nun tu dah dikira kamu semua. So, rupanya tu adalah. Sebab asal dia kan kanan. dia memang ada alif kat tengah tu. Macam perkataan qala. Okey. Kita teruskan. Uji betum. Madi majhul. Madi majhul. Ya ke madi majhul betul? Terjemahkan. Kalau madi mesti ada telah. Yang tu dulu. Telah menkendi. Kalau madi majhul telah dijawab untuk kamu semua. Telah dijawab kamu semua. Baik. Qila. Madi majhul. Fi'il madi majhul. Oh, dia dah combinekan ya. Ku'ila. Asal dia kan ku'ila, tapi dia dah dalam Quran dia tulis macam ni je. Qila. Jadi terjemahan dia. Telah dikatakan ia. Telah dikatakan ia. Kanu. Nakis. Nakis. Okey. Mana patut bukan mereka patutnya kan tu? Adalah. Adalah patutnya adalah. Mereka patut kat sini. Madi. Mereka. Adalah ni sepatutnya. Adalah mereka. Dia madi nakis sebab dia tak ada mudhara'ah kat depan. Tak ada tanda mudhara'ah dia madi lah. Okey. Senang je nak tahu fi'il mudhara'ah tu. Fi'il mudhari' ada huruf mudhara'ah tu. Cuma kadang-kadang ada perkataan yang dia memang kata dasar dia tu ada nun kat depan.
Tapi tu jangan tersilap. Macam contoh macam nun Nasara ni kan. Kalau dia nun, katakanlah ini saya tukar kepada nun. Dia akan jadi contohnya, okey saya buat. Nun Saru. Sama. Baris tu sama je, nun Saru. Okey, kalau Yun Saruna, terjemahan dia apa? Kita buat yang ni dulu. Dia menolong. Fi'il, Mereka menolong. fi'il, mudhari', majhul. Majhul. Jadi kalau itu maknanya mereka ditolong. Mereka ditolong. Jadi kalau nun saru, Ni ditolong. ada nun. Nun ditolong. Okey, nun tu siapa? Kami Kami ditolong. Kami ditolong. Okey juga tu, kreatif. Nun ditolong. Kami ditolong. Jadi kami ditolong. Sebab terjemahan ni, nun tu huruf mudhara'ah. Tapi perkataan tu asal dia dasara. Dia memang ada nun dekat awal. Kita mesti bezakan macam tu lah. Kalau macam ni nun di awal, jangan tersilap waktu. Okey, fi'il mudhari'. Kalau kita tengok yang perkataan asal, berarti ni fi'il mudhari' Majhul. majhul. Dia punya pelaku ar. Okey, turja'u. Fi'il apa? Mudhari'. Betul, mudhari' majhul. Baik. Fi'il mudhari' majhul. Siapa pelaku dia? engkau Tak. Dia orang cakap ta je. Dia tak tahu ta tu apa. Okey, betul. Engkau. Dikembalikan. Siapa dikembalikan? Engkau. Engkau. Dikembalikan. Tuqbalu. Mudhari' majhul. Mudhari' majhul juga. Siapa pelaku dia? Engkau. Kalau dalam Quran ni boleh jadi dua tau. Dia kena tengok konteks. Dia kata tengok. Kadang-kadang engkau boleh juga jadi ia. Kalau ia kita tak ada letak, kita akan letak perempuan je. Atau kalau untuk perempuan. Kalau engkau, i lah. Tapi nanti itu sebab dia ni ada share. Kalau ikut ayat tu tidak ia diterima. Tapi kat sini engkau diterimalah. Jadi untuk dia perempuan pun tak juga ya, Ustazah? Untuk perempuan pun tak juga, betul? Untuk dia perempuan. Tapi kalau lelaki, engkau. Lelaki lah. Apa saya buat ni? Kejap. Saya dah senoning. Puan Asnita ada lagi? Ada. Diam je. Ingat dah. Ingat dah di buang daerah tadi tak dapat link. Ya Allah. Ya ke? Tak adalah admin buat macam tu. Kan Kak Zawiyah? Kita remove atas permintaan ada. Tolong removekan saya tak tahu. Okey, kutilna Madi majhul. Siapa dia punya pelaku? Bukan pelaku, naib pelaku. kami dibunuh. Kami. Jadi telah dibunuh kami. Telah dibunuh kami. Okey. We are almost. Dah habis pun. Belum lagi sikit. Yukfaru. Fi'il mudhari' majhul. Okey, fi'il mudhari' majhul. Siapa pelaku dia? Mereka. Sebab nampak waw tu kan? Waw. Kadang-kadang tak ada nun. Tapi ada waw tu maknanya mereka lah. Jadi telah dihilangkan. Mereka dihilangkan. Nun tu pun dah kena hilangkan dah. Mereka dihilangkan. Mereka dihilangkan. Apa dia punya kata asal ya, Ustazah?
Kafara. Oh, macam ingkar tu. Mm-mm. Tapi dia jadi hilang pula dalam ni. Ada juga maksud dia tu. Maksud kafar tu, kufar kan, ada dua maksud. Satu maksud dia tanam. Tanam tu boleh juga maksud menyembunyikan. Macam kalau petani, kufar. Orang yang engkar tu, dia kufar juga orang yang engkar. Memang kena tengok konteks lah. Jadi keengkaran tu, kafar tu, kafir tu sebenarnya seorang tu dia menyembunyikan. Dia deny. Dia menyembunyikan ketaatan dia. Dia tak nak tunjukkan ketaatan. Ataupun dia engkar lah. Dia engkar. Dia menyembunyikan macam iblis, dia menyembunyikan keegoan dia pada mulanya. Sehingga macam tu dia, petani tu dia kata dia menghilangkan ataupun dia menanam. Maksud dia menyembunyikan. Dia sembunyikan apa petani? Dia sembunyikan biji benih. Dia masukkan dalam tanah, sembunyikan, nanti benda tu keluar. Itulah. Jadi yukfaru kadang-kadang Allah gunakan perkataan ni untuk memaksudkan dia menghapuskan. Kafarah kalau tasbih, kafarah penutup. Kifarah kan? Macam kafar. Daripada perkataan itulah asal dia. Kadang Allah kata yukafir, dia mengampunkan, diampunkan dia. Dia terus terjemahkan dia mafhum dia mengampunkan, tapi sebenarnya maksud dia hapuskan dosa. Kalau ada perkataan dosa lah. Jadi terus masuk kalau Allah hapuskan dosa tu makna Allah ampunkan, menghilangkan. Mereka dihilangkan. Takunu fi'il apa? Mudhari' naqis. Mudhari' nakis. Mudhari' nakis. Wah, saya gembira dengar suara Kak Ro. Dah semangat. Kalau ada emoji tu buat macam tu. Kan? Emoji pasang tangan. Okey, takunu terjemahan dia? Engkau. Engkau. Di. Engkau menjadi. Engkau menjadi atau engkau adalah. Pun boleh. Engkau adalah. Fi'il nakis dia tak boleh jadi majhul. Ini kita latih je. Kita buat latihan je. Dia tak boleh jadi majhul. Dia memang sentiasa perkataan ni maksud dia adalah ataupun menjadi. Uhilla. Madi majhul. Madi kan? majhul. Madi majhul. Madi majhul. Okey, terjemahan dia. Aku telah dihalalkan ia. Telah dihalalkan ia. Okey, alhamdulillah. Lagi sikit. Yumitu. Madi majhul. Fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Pandai. Tapi dia UI kan? Bukannya UA. Yumit, tapi dia ada perkataan, dia ada dhamir tu. Dia macam perkataan macam kila tu. Tu apa engkau? Lepas tu dia baris dhammah. Dia mesti fi'il mudhari'. Ni ada huruf mudhara'ah. Ia. Mudhari'. Kenapa tak jadi dimatikan. mai tu? Ia dimatikan. Kenapa dia tak fathahah dekat second last huruf? Second last. Ni fi'il mudhari' kan? Mudhari' kan UA, bukan UI. Tapi ni dia special sikit. Kata baris dia tu. Macam nak kata ia yumit. Ni tapi sebenarnya bukan fi'il. Dia fi'il mudhari' je ni. Dia bukan fi'il mudhari' majhul. Dia, saya silap. Fi'il mudhari' saja. Ia bukan dimatikan. Ia mati. Ia mematikan. Bukan ia mati. Ia mematikan. Yang ni dia boleh dhammah ya. Yang terbelakang tu bukan ni lah. Dia memang bukan. Dia bukan tu. Dia Dia bukan. fathahah. Kata dasar dia ialah mata. Tu. Telah mati oleh ia. Yumit, ia mematikan. Jadi ada juga mudhari' yang depan dia jadi dhammah ya. Bukan fathahah Ada. sajalah. Macam yang dulu jadi Sekejap. lisu. Bagi saya. Ada. Memang ada. Kalau fi'il mudhari' majhul dia? Majhul dia.
Ia dimatikan ke? Yumaitu. Yumaitu. Yumatu. Yumatu. Oh, alif ya. Tabi'i. Mm-mm. Tapi jarang kita jumpa. Selalu kita jumpa yumit. Allah yuhyi wa yumit. Betul. Allah dia matikan dan dia menghidupkan. Yuhyi wa yumit. Dia perkataan tu dia ada huruf yang lain. Yang ni ia mematikan. Baik. Kalau saya ada tersilap-silap ke apa tu nanti saya betulkan balik. Tapi setakat ni yang saya rasa ni dah bad lah, rasa betul dah ni. Yelah, kita tak sentiasa betul. Yang kalau salah tu saya. Tapi Quran tu tersalah. Kalau terjemahan saya sendiri memang boleh jadi salah. Tapi Quran dia tak salah. Kalau kita nampak macam pelik tu, kemungkinan ada yang kita belum tahu lagi. Kita belum sampai lagi kat situ. Tapi Quran dia tak salah. Dia ada wazan dia kot Ustazah. Ya betul. Ada wazan dia. Tapi yang ni simple lah. Dia mungkin dia ada tambah satu huruf atau macam tadi tu. Kuila tu kan. Qala dia jadi qila. Macam perkataan tu. Macam itulah dia ada bab yang itu wazan tu ada wazan 4 lah. Wazan tu maksud dia pola bagi yang belum tahu. Kemudian saya nak cerita apa tadi tu. Ada kalanya perkataan ni bila dia ada terdiri daripada huruf-huruf yang pelik ni. Maksudnya kadang-kadang dia ada alif kat tengah atau dia ada hamzah. Dia punya cara berubah tu ada perbezaan daripada berbanding dengan perkataan yang 3 huruf tapi kita jelas huruf dia tu macam sin, jim, dal. Dia tak ada hamzah, dia tak ada alif, dia tak ada waw atau tak ada ya. Kalau ada je huruf-huruf yang pelik tu maksudnya huruf dipanggil huruf illah ataupun huruf hamzah. Dia ada kalanya perubahan tu kita memang kena tengok kamus, kita kena tengok apa yang kita jumpa. Macam contoh perkataan dalam kosakata ni. Jadi kadang-kadang kita tak ada pilihan melainkan kita kena biasakan sahaja. Sebab maksud saya at early stage ni lah kita biasakan, kita selalu jumpa. Contoh perkataan ni. Dia ada ni kata apa? Perkataan kata dasar yang selalu kita jumpa dalam Quran. Kita tengok pada kekerapan dia nombor ni. Maknanya kalau ata 2 kali kan. Kena tahu ni baca dia panjang, ni pun panjang, 2 harakat. Jadi ada 271 kali. Ada beza dengan ata. Ni maksud dia datang pula. Ni 2 harakat. Jadi ni yang saya maksudkan tu. Bila dia terdiri daripada ada alif maksurah ke ataupun dia ada hamzah ke, dia ada sedikit lah perbezaan. Apa yang kita boleh buat? Kita biasakan diri kita. Kita familiarkan diri kita dengan perkataan-perkataan ni. Ini saya dah bagi ni dalam kita punya group. Jadi kosakata fi'il, vocabulary, fi'il terbanyak di dalam Al-Quran di bawah boleh digunakan sebagai latihan. Ia adalah dalam bentuk fi'il madhi mufrad. Guru boleh membimbing pelajar untuk menukarkannya kepada fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il apa ni? Tertinggal. Fi'il majhul dan menukar jantina ataupun bilangan. Benda tu kena belajar lah. Maknanya tapi kita boleh mulakan dengan melihat perkataan ni. Kita dah tengok dah bentuk perkataan qala ni paling banyak dalam Quran ni. Fi'il yang paling banyak. Ni cerita pasal fi'il je. Kosa kata fi'il. Belum masuk isim. Ini fi'il sahaja. Yang paling banyak qala. Takkan tak reti lagi. Maksud saya tak reti tu macam ni. Qala tu dah dia ada 1618 kali daripada 6000 lebih ayat dalam Quran ni. Jadi ada 1618. Jadi dia punya madhi qala, dia punya mudhari' yaqulu. Dia punya fi'il fi'il amar dia qul. Kenapa dia tak sama pula? Kenapa dia tak ada hamzah wasal? Fi'il amar dia. Contoh, qala. Ada Quran cakap macam tu, kita ikut je lah. Kalau saya kadang-kadang, yelah kita kenalah juga faham kan. Kalau kita belum tahu. Dalam Quran kita akan jumpa dia fi'il mudhari' dia yaqulu. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar dia akan jadi qul. Jadi kita maksudnya
Kenapa pula jadi kul? Mana pergi? Mak kata kena letak hamzah wasal ni, kenapa tak ada hamzah wasal? Ya, macam itulah maksud saya. Ada kala dia terdiri daripada kalimah, tengah-tengah dia ada alif lah. Jadi dia ada beza sikit. Tapi kita bolehlah ikut ni. Kita boleh ikut pattern tu. Ada kala pattern kalau ada alif dekat tengah, bila fi'il amar, dia tak pakai hamzah wasal. Dia terus jadi tinggal dua je. Tinggal dua je kali dia buangkan alif di tengah tu. Macam itulah maksudnya. Macam amanah, yu'minu. Ni yang tadi siapa? Cik Muhyiddin yang sebut ni adalah sebagai wazan. Wazan dia lain. Dia dah bukan 3 huruf. Dia dah tambah 1 huruf. 1, 2, 3, 4. Ini adalah pelajaran saraf. Kita insya-Allah akan sampai situ. Ya? Qala tu tadi teacher kata fi'il amar Fi'il amar dia kul. Cool. Qul. Kalau fi'il yang ini fi'il Qala madhi. tu Semua ni fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia yaqulu. Ini kosakata, semua kata dasar. Maknanya fi'il madhi mufrad. Dalam bentuk fi'il madhi mufrad. Maknanya dia semua ia. Oleh ia, oleh ia. Kalau berkata oleh ia. Betul. Betul. Ni cuma nak tunjukkan content word dia sahaja. Content word dia je. Jadi ni gunakan kosakata ni antara perkataan yang paling banyak dalam Quran. Jadi disusun begitu. Cuba kita tengokkan. Kita macam kita bolehlah nak kata, bukan nak kata hafal lah, tapi kita familiar tu, kita nampak kata dasar ni, maknanya kalimah macam ni, kita tengok perkataan ni. Jadi daripada satu perkataan tu ada banyak derivations, ada banyak kata terbitan lain. Ada macam mana dia daripada kata dasar ni dia boleh jadi isim, nanti dia jadi dia boleh jadi mudhari', fi'il mudhari', fi'il amar, dan dia juga boleh jadi kata nama. Macam mana? Kebanyakan kata nama dia akan dia berpunca daripada kosakata ni lah, daripada yang 3 ni. Macam perkataan khalaqa ni, nanti akan dapat makhluk. Tu makhluk tu maknanya yang dicipta. Makhluk ciptaan. Macam tu. Khalaqa telah mencipta oleh ia. Arsalna tu. Rasul. Jadi dapat arsalna, arsala daripada ni, jadilah dapatlah isim rasul, rusul. Asal daripada ni. Macam itulah. Jadi bila kita dapat perkataan tu, kita ada satu macam kata familiarity lah pada kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Ni semua ambil daripada Quran. Kita selalu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak perkataan ni pun kita dah assimilate dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan da'a. Jadi kita dapat doa. Da'a. Da'i. Orang yang mengajak. Mad'u. Orang yang diajak. Orang yang diseru. Sya'a. Kita selalu cakap ni. InsyaAllah. Pandai kita. Sya'a. Sya'a tu. Jadi kita familiar. Jadi kita jangan takut sangat dalam Quran ni. Sa'alah daripada perkataan. Kita dapatlah perkataan soalan. Jadi kita sekarang dah tak kenal dah soalan tu. Rupanya daripada bahasa Arab. Sebab kita dah eja macam ni. Soalan aja. Tinggal soalan. Kan? Macam itulah maksud saya. Okay, contoh perkataan yang bermula dengan huruf waw. Dia perubahan dia lain lagi. Macam mana pula kalau waw? Dia tak jadi hamzah wasal, dia akan jadi lain. Bila jadi fi'il mudhari'. Kan? Dia adalah. Yang tu kita jangan risau pasal tu. Kita bukannya kerja kita nak tukar perkataan dalam Quran. Tapi kita nak mengecam. Kita nak kenal pasti, dan bila kita nampak dia punya kata dasar tu, kita boleh terjemah. Daripada situ kita boleh nampak. Kalau tambah ni, kalau masa kita belajar isim kan. Tambah alif nun kat belakang, tambah alif. Maknanya pelaku dah jadi 2. Kalau pelaku dah jadi ramai. Macam itulah kita belajar tu. Ni khafa. Khafa ni sama
macam qala tadi sebab dia ada alif kat tengah. Kita dah boleh kumpulkan dia dalam satu kumpulan. Dia ada alif kat tengah. Dia ada nama dia semua. Tapi jangan risau pasal tu. Sekarang kita cuma nak mengecam perkataan ni supaya kita tak terperanjat sangat. Bila kita jumpa, kita dah tahu. Kita dah jumpa. Cuma kalau kita tak ingat, rujuklah nota kita. Macam tu. Nanti dalam Mushaf Mubayyinah tu pun kita akan kita ada bagi juga. Maksudnya bila kita buat latihan, kita akan jumpa. Kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa kosakata tu. Dia akan berikan. Kita nampak macam ni. Aba. Jadi kita nampak ni fi'il madhi. Fi'il madhi aba. Ada X ni, kita belajar kendian lah. Ni belajar modul 2. Apa maksud X tu? Kenapa ada X pula ni? X-Men ke? Bukan. Macam tu. Ni kenapa perkataan kula ni kita dah tahu makan. Kata dasar dia apa? Kita dah buat dah ni. Akala. Ni apa salah kula? Fi'il amar dia dah tak jadi ukul. Tak boleh. Dia akan jadi kul je. Macam itulah. Tambah alif lah. Makanlah oleh kamu berdua. Makanlah oleh kamu berdua. Macam itulah kita belajar nanti. Bila kita nampak tu kod-kod tu kita faham penambahan pada satu-satu kalimah tu, penambahan huruf dan klasifikasi kelas huruf, kelas-kelas pada kalimah. Ni kita tahu ni huruf ni. Harf. Jadi dia tak ada kena-mengena. Maksud saya ni harf apa? Harfu ataf. Jadi kita nak terjemahkan not to worry. Terus terjemahkan dan. Macam mana nak tahu dan? Kita tengok nota kita semula. Tak ada siapa pun suruh kita hafal. Tak apa. Jangan risau untuk hafal. Faham konsep tu is even better. Ni perkataan zauju. Zaujuka kita dah jumpa. So kita buat ni banyak sebenarnya perkataan kita dah buat. Ni fi'il nakis. Fi'il madhi nakis. Tapi untuk siapa pelaku dia? KD, kamu berdua. Kelak, Hanifah. Takuna, kamu berdua menjadi. Ataupun kamu adalah. Kamu berdua adalah. Pun boleh. Daripada. Ni tadi kita dah jumpa perkataan zalama kan? Yazlimun. Yang ni az-zalimin pula. Ada tambahan yang isim kita belajar tu. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi kita dah tahu dah kata nama dia ialah kata asal dia zalim. Jadi kalau ada ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, dia menunjukkan ramai. Jamak, muzakkar, salim. Kalau jamak kita terjemah macam mana? Orang-orang. Masya Allah. Ada yang dah ingat tu. Subhanallah. Orang-orang yang zalim. Dah. And kita dah dapat dah kataan tu. Daripada orang-orang yang zalim. Betul. Daripada. Tapi kena, ya kalau kita terjemah tu kita nampak hijau tu, hijau lah. Sebab dia harf. Tapi nak terjemah, dah boleh dah. Banyak perkataan kita dah jumpa. Minal kafirin. Min, dah tahu min. Ni tadi fi'il nakis. Dan adalah ia. Min, daripada. Al-kafirina, isim. Macam mana nak tahu isim? Kalau isim ada ya nun. Macam mana saya tahu isim tadi sebab ada alif lam. Alif lam. Jadi dia punya golongan berapa? Ni jamak. Macam mana tahu jamak? Sebab ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi kalau jamak lelaki, kita nak terjemah macam mana? Sekalian ataupun para ataupun orang-orang yang. Bolehlah kita terjemah. Orang-orang yang. Kita tak boleh cakap daripada kafir je. Tak boleh. Jadi kita ada tanda tu yang menunjukkan ramai. Orang-orang yang ingkar. Kafir pun kalau kita tak ingat ingkar tu, kita cakap kafir pun tak mengapa. Bolehlah. Tapi kita get the idea. Kita dah dapat dah nampak. Satu. Ada clue. Ada clue. Ada tanda yang kita boleh gunakan sebagai petunjuk untuk kita. Kita nak terjemah. There must be a start somewhere. Kita mesti mulakan lah. Tapi jangan rasa lemah semangat. Saya pun pujuk diri saya juga. Jangan lemah semangat. Tengok berapa orang hari ni. Berapa orang hari ni. Hai, okeylah. Alhamdulillah.
Any number is a good number. Kalau ada pun lagi bagus. Tapi kalau dah kosong tu tadi tunggu, saya fikir kak 15 minit dia orang ni tak masuk lagi, 10 minit saya je. Saya batal je lah. Tak apa. Boleh cuti. Hari ni nuzul Quran kan? Patutnya hari nuzul Quran lagi berebut-rebut nak baca Quran. Okeylah. Baiklah, jadi untuk malam ni saya ingat setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita. Kita akan tengok bahagian jumlah pula. Okey. Ada soalan setakat ni? Yang kosakata yang ni Ustaz jangan bagi kan? Dah bagi dah. Dah Dalam bagi dah? yang dari lepas kelas pagi tadi. Boleh dah start guna. Okay. Cuma saya pagi tadi tu saya sertakan tidak ada explanation lah. Itu nanti kelas pagi besok. Ini kelas malam ni dah. Kiranya dah. So that one share dengan kelas pagi tadi lah kan? Sama je. Bendanya pun sama. Dan nota yang saya beri ni pun bersih. Tak ada conteng, tak ada tanda, tak ada jawapan. So kena cuba semula dan cuba Together dengan nota nakis tu kan? PL nakis together. Betul. Baik. Macam mana nak check jawapan untuk kosakata tu, nak belajar tukar ke mudarat? Nak belajar tukar ke mudarat. Dia bagi jawapan ya. Nanti kita bagi jawapan. Kita nak cuba boleh. Tapi saya ingat kita tawakuf dulu. Maksudnya dari segi jawapan tu bagi masa untuk diri antum sendiri untuk cuba. Cuba dulu. Sambil ni kan bulan Quran ni kan, bulan Ramadan ni kan kita banyak baca Quran. Cuba tengok bila baca tu cuba ni kita dah jumpa. Maksudnya kita dah baca. Maksud saya bila baca Quran ni kan, baca Quran yang mushaf ni. Sekarang dah sampai juzuk berapa bulan-bulan puasa ni. Katalah kita ambil ni. Kan? Kita nampak aminu. Cuba je macam tu. Pelan-pelan. Tak payah sampai banyak-banyak satu juzuk. Jangan. Satu muka dulu ke. Perhatikan. Tadi ada perkataan taqwa. Jadi dia kat mana ni? Contoh macam itulah maksud saya. Ar-raki'in. Kita nampak tu. Kita dah boleh dah cuba. Alaikum yang senang-senang. Jadi kalau kata kosakata tadi nak tahu, boleh cuba lagi satu, tengok pada terjemahan yang bebas tu. Sebelah kanan, sebelah kiri, kadang-kadang pada Quran tu ada kan. Boleh membuat satu Tafsir. Tu ada nakis. untuk faham tu. Tengok macam ni. Ni cuba agak-agak. Kita tak tahu pun, tapi kita dah pernah dengar perkataan ni. Al-amtu. Jadi terjemahan dia tak tengok dulu fi'il apa. Al-Madi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' an'am. Tapi an'am fi'il mudhari' Ni fi'il madhi. Betul, kita tertipulah sikit sebenarnya kan. Tapi bukan tertipu. Saat kita nampak ni, kita ingat dia adalah sebahagian daripada fi'il. Sedangkan ni hanyalah tambahan kepada pelaku, menunjukkan pelaku. Kan ada dalam Fatihah, an'amta fi'il apa? Fi'il madhi, telah memberi nikmat oleh engkau. Ni dah tukar dah. Sebab ni kata dasar dia lain. Kat situlah maksud saya, kita tahulah ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi apa yang kita nak gunakan? Mulakan dengan cuba menterjemah. You don't know the kosakata, tak apa. Telah, ni biarkan kosong. Oleh siapa ni? Boleh terujuk kepada Quran. Telah terjemah oleh aku. Macam tu. Telah apa ni? Aku tak tahu ni. Telah yang tu tak apa. Kosakata tu membantu. Kak Zavia dah balik ke? Belum. Tak apa. Terima kasih tu apa? Sebagai anda berhenti. Ada Puan Seha tadi keluar. Jadi dia mohon keluar. Jadi kita benarkan. Silakan. Terima kasih. Macam tu. Maafkan saya, maafkan moderator ya, semua peserta. Bukan tak mau berhentikan teacher, memang dah lebih 15 minit, 10 minit, 12 minit. Tapi kemuncak ni rasa macam tak mau berhenti rasa. Tapi tak apa, kalau sesiapa yang ada tugas penting lagi, boleh boleh keluar dulu. Tetapi yang nak teruskan tak apa, sebab
Banyak tip-tip penting pada saat-saat akhir ini. Okey. Silakan. Okey. Jadi macam ni kan, kulnah bitu minha jami'ah. Satu lagi Quran ni, walaupun kita kita baca, bila kita tadarus yang kita baca nak sebut huruf, kita nak lancarkan, kita nak khatam Quran, kita baca kena suara kan, kena ada suara. Begitu juga kalau kita terjemah, kita kena bersuara. Sebab apa? Baru kita peka, kita tak boleh tengok je. Bagi contoh, kulnah bitu minha jami'ah. Jadi kita boleh, bila kita baca tu, kita baca kuat tu, kita dapat maksudnya ialah dengan pertolongan Allah tu, kita boleh bezakan kulna. Dan kita dah jumpa banyak kali ni. Perkataan ni qala. Jadi kulna, dia ada sambung dengan nun alif. Kalau kita nun alif ni fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi, apa yang perlu kita buat dulu? Kita letak perkataan telah. Telah apa? Biarkan dulu. Tapi sukun dengan nun alif. Terjemah dia, telah apa Oleh kami. oleh kami. Macam itulah. Sikit-sikit. Jangan terlampau banyak. Nanti rasa apa? Cepat rasa macam masuk rasa Saya tak tahu nak mana nak start. tak tahu nak. Okay, start dengan Fatihah. Always the best to start with Fatihah. Sebab ni yang wajib kita buat. Cuba pecahkan perkataan-perkataan dalam Fatihah ni. Penggal. Kenal pasti mana satu harf, mana satu isim, mana satu fi'il. Tu je dulu. Tanda fi'il, tanda isim. Buat je Fatihah ni dulu. Satu Kita minggu boleh satu ayat. Boleh tulis ke dalam Al-Quran tu? Boleh? Boleh. Pakailah Quran tu pensil dah tapi. bulat-bulat dah. Ada yang kata tak boleh tulis di Al-Quran apa semua. Itulah tu. Apa dia? Saya tak nak cakap macam ni tau. Macam takut juga mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Tapi macam mana kita sendiri belajar? Kalau kita rasa very strongly against menulis di Al-Quran, apa yang kita buat? Kita boleh tulis, keluarkan. Ambillah satu kertas, kita keluarkan. Kita ambil satu je. Satu kertas tu kita tulis. Kita tiru. Kat situ, kesabaran kita tu pasti Allah balas. Maknanya kalau kita tak pandai tulis, macam mana? Itulah kita buat mushaf tu nanti, insya-Allah terus dia terjemahkan. Tapi katakanlah kita belum ada lagi mushaf tu. Kita keluarkanlah, kita tiru. Kita tulis setiap satu huruf tu takkan tak dapat 10 kebaikan tu. Tulis, keluarkan. Ni boleh juga kita lakukan. Berapa huruf dalam bismillah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tapi saya bukan apa? 17? 19. 19. Ada 19. Ada berapa perkataan? 19 Saya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada alif kecil tu tak kira. Kalau nak kira, dia jadi lagi satu huruf. Okey, 20. Lepas tu, satu huruf kan Nabi kata bersamaan dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Situ kita punya usaha lah. Jadi B ni kita dah penggal tu, kita tahu dia huruf jar, kita keluarkan. Tu tulis balik. B. Boleh juga satu hari. Berapa banyak perkataan bismillah? Saya berundur. Bukan, saya pause recording dulu ya. Boleh. Kenapa? Sebab dah dia tak bagi rekod. Tak. Sebab dah pukul 11. Apa tu? Nak teruskan ke? Tak apa je. Tak apa. Nanti edit kemudian. Jadi kalau tulis tu rasa berat sangat, tak payah tulis. Jadi tu yang saya kata tadi, boleh je kita penggal dengan pensil lah pada ayat-ayat ni. Kemudian kita cuba terjemahkan. B, kita dah tahu dengan, ismi. Kita tengoklah
kita boleh tengok Allah, Ar-Rahman. Tengok pada terjemahan yang sebelah tu. Pada masa yang sama, kita ni macam maknanya kita familiar kan, dan kita cuba pisah-pisahkan dia jadi perkataan tu. Kita tengok. Dan kita memang kena ada orang check. Tak apa, tak ada masalah. Boleh, nanti kita check sama-sama dalam kelas. Kita memang akan buat ni insyaAllah. Di akhir nanti kita akan cuba terjemahkan melalui benda perkara-perkara yang kita dah belajar. Contoh tanda isim ke, ni tapi ni bukan isim. Tanda fi'il. Ni kalau kita nampak ni fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kenapa kita kata fi'il mudhari'? Sebab ada nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhamma. Macam itulah. Ini isim ke fi'il? Isim. Ya, betul. Kita dah kenal. Bila kita kenal, kita dah senang nak terjemah. Macam kita kenal perkataan bahasa Inggeris, macam mana kita start? Macam itulah sebenarnya. Saya dah tertutup yang tadi tu. Belum. Jadi nanti insyaAllah dengan kosakata ni ada yang paling banyak di dalam Al-Quran tu, kita familiar dulu. Nanti kita boleh tengok. Lepas tu kita tengok dengan perubahan daripada pelaku dan juga di awal kalimah, di akhir kalimah. Di situlah kita belajar tentang terjemahan yang tepat tu. Berdasarkan pada tanda-tanda dan juga perubahan baris nanti. InsyaAllah ta'ala. Boleh? Cukuplah dulu kot. Ya Kak Zawiyah? Ya. Terima kasih teacher. Terima kasih. Baiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah kerana kita banyak dapat tips pada malam ini. Nisrin kalau nak offkan pun boleh dah ya. Sebelum tu boleh teacher baca doa penutup. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz.